Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Saudara Zamri LC, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Ashar Ibrahim. Assalamualaikum. Hafiz Wan Basrun. Waalaikumsalam saudara Hafiz. Saudara Thomas Tan, how are you Thomas? Saudara Mustafa Ilyas, begitu juga saudara MC Zamari LC, waalaikumsalam. Jaka Lenglong, nama sedap, Jaka Lenglong. Nak kata Cina bukan Cina, nak kata Melayu bukan Melayu. Pulanglah. Apatah lagi saudara Makjun Kuat Selasa. Saudara Yusuf Awang Rian Junior, apa khabar Rian? Saudara Muhammad Fuad, waalaikumsalam. Juga saudara Abu Nems, Harmani Daramin, Tengku Osman, apa khabarku? Semoga sihat walafiat. Ibrahim Cik Muda, Syarani Salamah, Izzuddin, apa khabar Din? Saudara Syahriman, Suyung Jabat, apa khabar? Kamarul Zaman, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitu juga dengan Puan Rosinin Kurungot, orang Sabah. Saudara Mat Zaidi, saudara Arsyad, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, insya-Allah akan saya santuni. Yang saya harapkan daripada saudara semua lain tak ada, kalau mendengar siaran malam ini, like and share serta subscribe. Saudara juga boleh subscribe di Instagram. Letih juga saudara sebenarnya hari ini bekerja ke sana bekerja sini. Baik, seperti biasa saya harus memberi laporan tentang kedudukan negara kita dalam COVID-19. Hari ini hari Ahad 31 Oktober 2021 yang merupakan hari yang ke-591. Hari yang ke-591 bumi merdeka ini, bumi bertuah ini dicengah dan disapa oleh virus corona. Dan ini membuatkan negara kita berada dalam keadaan yang cukup tidak tenteram, ekonomi merudum, rakyat sukar, terhimpit dan tersepit dalam kehidupan yang maha pahit. Bagaimanapun, alhamdulillah hari ini nampak gayanya penurunan jangkitan begitu ketara. Semalam 5,854, hari ini cuma 4,979. Bagaimanapun jumlah keseluruhan yang terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,471,642 orang dan mengundang kematian sudah melampaui 29,000 orang. Jadi saudara, berhati-hatilah kita agar sentiasa menjaga kebersihan, jaga keluarga kita. Kita hanya keluarga kita lah yang kita jaga saudara, yang dapat memastikan kita dalam keadaan yang selamat. Jangan harapkan orang saudara. Untuk hari ini tanggal 31 Oktober, jumlah keseluruhan untuk bulan ini saja saudara, pengakhir bulan, artinya bulan Oktober, jumlah jangkitan virus corona adalah 225,437. Banyak berkurangnya sebab bulan lalu adalah 499,000. Tapi kali ini, bulan ini 225,437. Dalam saat begitu, kita juga menerima berita yang tidak begitu menyenangkan apabila Timbalan Ketua Menteri Sarawak, iaitu Tan Sri Dr. James Jemut Masing, kabarnya mendiang dijangkiti oleh virus corona dan disahkan meninggal dunia jam 7 pagi tadi akibat daripada komplikasi selepas disahkan positif COVID-19. Mendiang dipercayai meninggal dunia di Norma Sarawak Medical Center di Kuching saudara. Jadi begitulah hidup ini, sebagaimana saya katakan, pertunangannya adalah kematian. Saudara, kita masuk sekejap e-commerce, jangan lupa. Dan saya nak pesan pada teman-teman, kalau anda ada barangan, produk dan sebagainya, jika saudara mahu saya mewawarkan produk saudara, sila hubungi Azhar 011-330-41241. Petang tadi saya bersama dengan saudara Syam. Saya mendoakan agar saudara Syam yang berniaga jeruk bukan jeruk dia makan dengan nasi tu, buah-buahan saudara,
saya bukan halwa, jeruk. Ya saudara. Dan juga adanya ini ada 3 barang tadi. Jadi kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Azhar untuk membolehkan saya mewawarkan, dan kalau saudara mahu saya bertandang ke tempat anda, insya-Allah hubungi Azhar untuk beliau menjadualkan. Sebab cuma saya buat pada hari Sabtu dan hari Minggu saja. Itu jam 4.30 petang dalam Labun Secawan Kopi. Labun Secawan Kopi, kita bercerita, tidak ada cerita politik. Malam kita bercakap soal politik, saudara. Baik, kalau dengan Azhar jangan lupa haruman setanginya itu bakur yang dibakar menimbulkan aroma yang amat wangi. Wangi-wangian ini memanglah kesukaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Apabila saudara berhubung dengan Azhar, jangan lupa pula produk ibunya iaitu rendang tok dan bahulu berdal. Orang Perak dia suka makan bahulu berdal, saudara, ya. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk jadual saya ataupun untuk mewawarkan produk saya. Saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. 017 711 4300. Dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sekarang ini dia sibuk tu menyiapkan pesanan daripada teman-teman di selatan tanah air, itu di Johor. Banyak saya tengok kelang kabut dia buat menyiapkan untuk teman-teman untuk menikmati dendeng manis Siti Farehah. InsyaAllah besok dikirimlah tu, sampainya sama ada petang besok atau lusa, saudara. Dan untuk dendeng manis ini, saudara kena pesan sekurang-kurangnya 2 hari atau 3 hari. Sebab dia semua produk ini adalah produk yang dibuat waktu setelah pesanan. Dia tak ada ever ready, ya saudara. Bukan macam acar. Acar saudara Syam tadi, baru saya tengok acar buah-buahan tu, dia memang tahan lama. Jadi saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711 4300. Juga jangan lupa Syauqi Kizinis, itu buah-buahan segar. Boleh berhubung dengan beliau. Ini untuk kawasan di Lembah Kelang 012 357 5703. Buah akan sampai terus ke rumah anda. Tak perlu ke supermarket ataupun ke pasar, dan harganya di bawah harga pasaran. Bawah harga market, supermarket ataupun harga pasar. Saudara, itulah sedikit tentang e-commerce. Baik saudara, tazkirah yang sedikit singkat hari ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu satu malam? Jadi para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami mampu membaca satu pertiga Al-Quran? Lalu baginda bersabda, Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Saudara, jadi rupanya apabila kita membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, itu bagaikan anda membaca sepertiga Al-Quran. Itu kata junjungan kita. Semoga kita dapat mengambil pengetahuan, mendapat bermanfaat, apa yang bernilai. Jadi bahawa ibadah kita lewat tulisan kita atau bicara kita, dan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harian. Jadi kalau saudara mengetahui benda ini, sampaikanlah pesanan ini pada teman-teman. Kerana ingatlah bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan itu sudah tiada, itu dah meninggal dunia dan sebagainya, dia akan tetap memperolehi pahalanya. Itulah ganjaran yang kita perolehi, ya saudara. Baik, usai sedikit pencerahan dengan tazkirah pendek, kita masuk bahagian mutiara kata. Mutiara kata ni adalah kiriman sahabat saya, Saudara Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Semoga sihat walafiat. Menurut Cikgu Hibil, pagi ini kalau kita tersedar, itu apabila kita bangun dari tidur, pagi ini jika kita tersedar bahawa semalam kita telah kurang menjaga lisan, katakanlah kepada hati, hari ini dan seterusnya aku akan lebih menjaga lisanku. Kerana menghormati diri sendiri adalah suatu batu penyanggah bagi seluruh kebajikan.
Terima kasih saudara Cikgu Ibil. Apatah lagi cucu saya ni, dia akan masuk. Apa khabar? Nama dia sedap. Nama dia Kamal Amirul Al-Fayad. Mudah-mudahan dia kaya macam Al-Fayad. Saudara, doa kita, dia bila saya buat live ni mestilah dia menjenguk. Dia suka tengok dan juga suka dalam sesi berbicara, tapi dia kata dia tak mampu lah buat live macam mana akinya. Saudara. Baik saudara. Seperti biasa, saudara, kita tetap, saya terus menyampaikan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat soal lain, kita akan bersuara dan terus bersuara sampailah perkara itu tuntas. Dan saya ingin berpesan kepada teman-teman ataupun pimpinan, janganlah kita membelanjakan wang negara ini tanpa had. Kalau kita berbelanja tanpa had, khawatir negara kita akan muflis ataupun bankrupt. Bagaimanapun kita mengharapkan agar besok Parlimen akan bersidang, perdebatan, perbahasan, bajet akan bermula. Dan saya amat berharap agar perdebatan itu akan berterusan dan adalah sesuatu yang baik untuk rakyat. Bagi saya lain tak ada. Saya cuma mengharapkan agar kebajikan dan kebaikan rakyat itu penting bagi kita, saudara. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, bicara saya, jangan ada benci. Kadang-kadang ada lagu tu, jangan ada dusta. Ini jangan ada benci di hati kita, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, apa yang saya maksudkan jangan ada benci, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil 8 hari menghantar kiriman kepada saya tanpa tanpa letih lah. Beliau tetap menghantarnya. Terima kasih Pak Nazil untuk kita berkongsi. Menurut Pak Nazil, Kak Midah alisnya lentik, dahinya luas, wajah berseri. Tak sudah-sudah bermain politik untuk memuas nafsu sendiri. Jadi bagi Pak Nazil, kalaulah ini pimpinan hanya bermain politik yang tiada hentinya, iaitu mereka lain tidak ada untuk memuaskan nafsu mereka sendiri, bukan untuk menyantuni tentang kehidupan rakyat. Kata Pak Nazil lagi, pokok betik baru berbuah, buah laik dibawa beri. Orang politik harus bermaruah, ukur nilai perlakuan sendiri. Maksud Pak Nazil tu, jadi sebagai orang politik ni mestilah ada maruahnya, mesti ada harga dirinya. Kerana apa saja tindakan mereka harus mengukur pada nilai perlakuan dirinya sendiri. Sebagaimana yang kita santuni pula gedung ilmu. Ini gedung ilmu ni tentang impian dan harapan pimpinan terdahulu terhadap warga bangsa mendatang hari ini dan yang akan datang. Kerana warga bangsa Melayu sejak dulu lagi telah menggariskan antara sifat dan perilaku pemimpin Melayu yang mestilah berpaksi kepada ketetapan pimpinan, dambaan, warga bangsa masa silam dan hari ini mesti bersifat sebagai pemimpin bangsa yang didambakan oleh warganya. Mereka memimpin sedar yang ia memimpin. Jadi pemimpin itu mesti sedar bahawa ia memimpin. Ia mengajar sedar yang dia diajar. Dia memerintah dan dia sedar yang dia adalah pemerintah. Kalau dia menyuruh, dia sedar apa yang dia suruh. Dia melarang setiap apa yang dia larang. Malahan dia akan menolong. Dan dia sedar bahawa ia akan menolong, dia akan tolong menghukum apa yang dia hukum, memuji sedar yang dia dipuji, menegur. Dia sedar apa yang ditegurnya, sedarnya tidak berkisar, tetapi sedarnya berdiri pada yang benar. Jadi pemimpin itu harus sedar, saudara ya. Terima kasih, selamat semana. Padu pantun Pak Malik, Pak Nazil tu. Sebagai pemimpin mereka juga harus sedar banyak tindakannya atau perlakuannya sebagai pemimpin mestilah merendah, tidak membuang maruah. Macam kita katakan bahawa ular menyusu celah akar, tidak hilang bisanya. Jadi merendah itu tidak membuang maruahnya. Meninggi tidak pula membuang budinya. Sayang tidak membinasakan, kasih tidak merosakkan, baik tidak mencelakakan, elok tidak membutakan, buruk tidak memuakkan. Saudara, dan jauh tidak melupakan sebagai pemimpin, dekat pula tidak bersinggungan, petuanya tidak menyesatkan, amanah yang diberi tidak mengelirukan. Dan kita sambung lagi malam besok tentang
dalam bidang gedung ilmu kita ini impian bangsa kita, saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa saya tetap kena memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa-apa saja cabang channel, maka adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Begitu juga atas sebarang apa-apa yang anda tulis, kerana saya tidak ada kemampuan untuk menahan dan menyekat. Tambah-tambah lagi saya bukan Belbers ataupun pakar dalam bidang IT ini. Yang saya tahu tekan dekat Facebook, tekan dekat Instagram ataupun dekat YouTube, live, jalan. Jadi saya tidak ada kemampuan, saya tak mempunyai studio dan sebagainya, saudara. Jadi saya ingin mengulangi bahawa semua itu ketika anda menghantar salinan atau membuat suntingan adalah tanggungjawab anda. Ini adalah pencerahan politik berdasarkan kepada pengetahuan saya dan semata-mata untuk memberi pencerahan. Prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara rasa tidak bersetuju, tak ada masalah. Kalau saudara nak argue, boleh hantarkan kiriman dan sebagainya. Dan kalau saudara bersetuju, Alhamdulillah. Jadi prinsipnya kita saudara, kita warga cinta damai, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju dan menyantuni setiap masalah dengan penuh keharmonian, bahasa-bahasa yang baik, saudara. Dan hari ini, saudara, sudah hari yang ke-87. 80 saya akan mengira sampai 1 hari. Hari ini adalah hari yang ke-87 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Kita mengharapkan agar beliau tidak mengulangi sebagaimana pimpinan terdahulu menjadi sebuah keluarga yang gagal. Ya, sebab ini kerajaan beliau adalah kerajaan keluarga Malaysia. Kita mengharapkan agar ia tidak menjadi kerajaan keluarga gagal, kerana kita melihat sudah mula ada sentuhan teman-teman yang menyentuh tentang MOF, iaitu Ministry of Finance yang gagal, Kementerian Kewangan. Jadi amarah rakyat sukar untuk dilindungi. Sebab tu saya menerima kiriman daripada saudara Nur Syamsiah. Dia kata maaf lah, dia kata UMNO ni akan bungkus di PRN Melaka ni jika pimpinan tertinggi masih lagi nak kerjasama dengan PBM. Itu kata Nur Syamsiah. Beliau khawatir kerana masih tak serik-serik lagi kena khianat. Jadi jangan salahkan akar umbi ataupun penyokong jika UMNO Barisan Nasional kecundang di Melaka nanti. Ini peringatan daripada warga net, warga akar umbi, yang beliau tidak memegang apa-apa jawatan, tapi beliau menzahirkan perasaannya, kekhawatirannya. Jadi saya mengatakan kita dengan PBM ini, kalaulah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri masih lagi mau menyantuni atas nak jaga kedudukannya sebagai Perdana Menteri, khawatir akan adanya usul undi tak percaya dan sebagainya, ia adalah ibarat kita mengundang sekali lagi, kita mengundang ular untuk berada dalam kelambu kita. Kehancuran, robeknya Muafakat Nasional apabila mengundang Parti Peribumi Bersatu bersama dengan Muafakat Nasional. Akhirnya sampai hari ini dengan 1000 tanda tanya bagaimana hubungan kita dengan PAS. Itu keadaannya. Dulu Muafakat Nasional baik, semua orang suka. Tapi apabila hadirnya Parti Peribumi Bersatu ini, hancur kita. Yang saya sifatkan sebagai kita mengundang ular berbisa untuk berada dalam kelambu kita. Saudara, teruskanlah, saya minta saudara like and share, memberikan saya semangat untuk memberi pencerahan. Begitu juga persoalan yang dilontarkan oleh saudara Mahmud Zainah. Dia bertanya, dia kata apa yang rakyat luar bandar dapat dalam bajet yang baru dibentangkan oleh Yang Berhormat Muda Tengku Zafrul. Katanya kaki tangan awam adalah juga merasa, tapi apakah orang ataupun warga luar bandar tidak ada menyumbang pada negara? Jadi tapi bila nak undi, mereka sanggup pula masuk sampai ke belakang dapur rumah orang. Yang susah bertambah susah sekarang. Jadi dalam keadaan begini, saya cuma boleh beritahu Saudara Mahmud, kita tunggu besok. Sebab besok Ketua Pembangkang akan mula mengutarakan pandangan daripada pihak pembangkang. Apa pandangan mereka tentang kedudukan bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul. Begitu juga kita tunggulah perbahasan yang diutarakan oleh ahli-ahli parlimen, sama ada daripada Barisan Nasional, UMNO, ataupun daripada parti penyokong kerajaan maupun daripada pihak pembangkang. Saya amat mengharapkan agar ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional janganlah dengan puji dan puja.
Jangan pula inilah bajet yang terbaik. Akhirnya hati nurani warga desa yang terkesan ini tentulah mereka akan terasa hati. Jadi berhati-hati bila berhujah, sebab bajet bajet kemarin yang dibentangkan saya nampak agak tempang kerana tidak menyantuni masalah kehidupan rakyat, khususnya rakyat desa, petani, peladang serta nelayan ataupun kaum buruh. Walaupun ada sedikit-sedikit peruntukan, tetapi bagi saya bukan ada bajet yang khusus untuk mereka. Dan saya mengharapkan agar teman-teman saya, tadi pun saya dah berhubung dengan 2-3 orang ahli parlimen, dia kata insya-Allah kalau dapat kesempatan dia akan mengutarakan. Dan paling penting sekali adalah kita harus mendesak supaya pimpinan kerajaan dapat mengeluarkan arahan kepada pihak bank untuk memberi moratorium selama 6 bulan terakru tanpa faedah. Serta kita mengharapkan agar kumpulan wang simpanan pekerja diizinkan untuk mengeluarkan permintaan kita RM10,000 secara tuntas. Bukanlah pada mereka yang ada simpanan RM5,000 nak keluar RM10,000. Itu benda yang tak betul lah. Tetapi kalau simpanan mereka RM30,000, RM40,000, biarkanlah mereka keluarkan RM10,000. Dan kalau yang ada simpanan sampai RM500,000 ataupun RM1 juta, biarlah mereka keluarkan 10%. Bukan suruh keluar semua ataupun setengah. 10% pun cukuplah memadai untuk mereka ini menyambung kehidupan. Saya khawatir sebab dapatan saya tadi pun saya berbual dengan saudara Syam. Kita melihat bahawa kegetiran ekonomi semakin terasa, saudara. Ekonomi kita saya dapat merasakan. Sebab tadi saya pergi isi minyak dekat petrol pump di Shell lah, sebab tak ada Petronas, saya pergi Shell minyak. Saya bertanya dengan anak-anak muda yang mengendalikan akaun di stesen minyak sebut. Saya kata berapa ramai? Si penuh. Dia kata tak ada dah sekarang. Artinya warga sudah semakin susut. Dia kata dulu memang penuh sajalah, sekarang ni dah susut. Kemudian bila saya dah bayar, datang seorang dari belakang, keretanya agak mahal juga saudara, tapi dia minta isi RM20. Saya perhati, saya tengok anak muda ni, jalannya pun longlai. Artinya bahawa mereka tidak mempunyai kecairan dalam soal kewangan. Di sinilah kita minta supaya ahli parlimen dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pembela rakyat. Tempat untuk membela rakyat, tempat untuk membicarakan permasalahan rakyat adalah Dewan Rakyat di parlimen. Kita harap. Dalam keadaan begini, saya tertanya-tanya jugalah dalam kita bercakap soal ekonomi, pembentangan oleh Menteri Kewangan, kita masih lagi tertanya-tanya apakah permasalahan tentang kita minta supaya kertas siasatan terhadap Tommy Thomas, itu mantan Peguam Negara yang menzahirkan bukunya dan menceritakan bahawa dirinya diminta supaya melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal, yang bertentangan, bercanggah dengan aspek undang-undang. Jadi apakah telah itu pandangan kita, saudara, apakah telah diwujudkan RCI, iaitu Royal Commission of Investigations ataupun inquiry siasatan diraja berhubung dengan kenyataan Tommy Thomas melalui bukunya. Begitu juga dengan tentang isu Pulau Batu Putih. Cuma saya mengharapkan agar warga internet ni berhati-hati, sebab memanglah saya dapat menyelami hati, naluri perasaan Duli Yang Muhammadiyah, tuanku, pemerintah Sultan Johor. Tentulah baginda mahukan agar kedaulatan negeri Johor dapat mengembalikan semula Pulau Batu Putih. Tapi saya tengok ada pula buat macam-macam fake news. Janganlah begitu, saudara. Tak baik kita bermain dengan ayat-ayat yang kalau nak main politik lah. Tapi jangan menyentuh soal istana. Saudara, kesucian, kemurnian istana itu baginda tidak akan bertitah sembrono. Tentulah bila baginda bertitah, baginda akan bertanya. Jadi jangan anda mudah terpengaruh dan terperangkap dalam pecahan. Kita tak tahu agenda sesiapa, sebab saya nampak ada 2-3 culipan dalam media sosial. Sebenarnya tak ada pun tuanku cakap begitu. Akhirnya terpaksalah dikeluarkan kenyataan. Sesuatu kenyataan dari istana mestilah terlebih dahulu disemak dan disahkan oleh pegawai-pegawai baginda di istana. Jadi jangan mudah terpercaya, jangan mudah anda percaya dengan apa saja. Tapi namun begitu, kita tidak boleh berhenti menuntut agar Pulau Batu Putih dikembalikan kepada negara kita. Itu soal kedaulatan.
Jadi kita harus berdiri teguh di belakang Istana Johor yang minta supaya permasalahan Pulau Batu Putih ini dapat diselesaikan secara diplomatik dan tuntas. Dan sekarang ini dapatlah dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ di Hague sebab ada kedapatan fakta-fakta baru. Saudara, Saudara Norizan Said, UMNO jangan kecewakan ahli akar umbi, betul saudara. Itu dan begitu juga saya dapat tulisan daripada Dr. Fuad Zakasi, ahli Majlis Tinggi UMNO, yang mempersoalkan tentang adanya pemimpin yang sewaktu dia berada di anjung kuasa di si Perdana dan dengan kuasa yang dia ada, katanya memberi anugerah, kontrak secara runding terus dan jumlahnya bukan sedikit, mencecah bilion ringgit. Dan malahan ada juga syarikat yang sudah pun dianugerahkan, tapi akhirnya syarikat tersebut tidak diizinkan untuk meneruskan kontraknya dan diberi pada syarikat yang ada hubungan keluarga. Dan kesan daripada itu, negara terpaksa membayar ganti rugi kepada syarikat tersebut. Jadi ini juga perlu disiasat. Saya amat mengharapkan agar Datuk Seri Ismail Sabri kali ini kita tak maulah pilih kawan. Yang salah tetap salah. Kalau ada sesuatu tindakan, satu perlakuan yang merugikan negara, yang merugikan rakyat, adanya elemen-elemen korupsi, elemen-elemen kronisma, KKN ini mestilah dihentikan. Dan kalau boleh siasat, kita tak kisahlah sama dia anak Perdana Menteri ke, dia menantu Perdana Menteri ke, dia menantu menteri ke, dia anak menteri ke, kita tidak mahu lagi. Negara kita sudah letih. Rakyat hidup dalam penuh kemiskinan. Tapi pimpinan boleh anugerah syarikat, anugerah kontrak kepada anak menantu. Ini tak betul, saudara. Dan kalau boleh dalam saat-saat begini, yang Muhammad Mulya Tengku Zafrul juga kena tengok. Pegawai di Kementerian Kewangan itu jangan gih saja, saudara. Ini keadaannya. Baik saudara, saya dapat kiriman daripada seorang teman. Ini mula nak masuk bab politik. Ada seorang teman, dia kata seorang ahli pemimpin tinggi Parti Peribumi Bersatu. Dia kata bahawa pemimpin tersebut memberitahu padanya bahawa setelah Tan Sri Muhyiddin tidak lagi berada di anjung kuasa di Seri Perdana, dia kata parti tersebut sudah mula hilang arah tuju. Sebagaimana yang saya katakan dulu, Parti Peribumi Bersatu dia hanya tertakluk selagi Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, maka selagi itulah ada nyawa hayat pada Parti Peribumi Bersatu. Tapi apabila beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka PBM pasti akan hilang arah tuju. Is considered a dead stone. Sebab ia tidak mempunyai akar umbi. Parti Peribumi Bersatu ini diasaskan begitu keahliannya begitu sedikit dan tidak ada cawangan-cawangan seluruh negara, berbeza dengan UMNO. Sebab itu saya hairan apabila Tan Sri Muhyiddin kata dia nak langgar UMNO. Kamu nak langgar macam mana UMNO ni? UMNO jerit aja lari datang pukang warga Bersatu. Ini keadaannya saudara. Dan semua orang tahu bahawa Bersatu itu tiada kekuatan. Dalam PRU 14 dulu, Bersatu bergantung dan bersandar kepada Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan ada pengundi-pengundi ataupun pimpinan daripada parti DAP. Ada main playernya daripada keadilan. Ada juga daripada amanah. Jadi Bersatu bersekongkol kekuatannya di situ. Jadi sekarang ini dia dah tak jadi Perdana Menteri dan dia tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Mana harapan yang ada? Saya tak nampak ada harapan lagi. Sebab itu kalau dia orang bercakap bahawa nak langgar, saya kata sembang je lah. Sembang saja saya. Tak ada. Tak ke mana pun. Berikan saya satu kawasan yang selamat untuk Parti Peribumi Bersatu. Dan kalau boleh lihat nanti result daripada di Melaka nanti. Dan bagaimanapun saudara, saya biasa santuni satu-satu dulu sebab saya ni pencerahan saya ni dia tak terus terjah sana terjah sini. Saya susun part by part. Sebab ini keputusan Majlis Tinggi UMNO untuk memperkukuhkan kembali Muafakat Nasional disambut baik oleh Majlis Perunding Melayu MPM. Dalam kiriman yang saya dapat bahawa sejak temeterainya Piagam Muafakat Nasional dan sejak akhir ini sudah ada nampak bibit-bibit ada boleh diwujudkan persefahaman. Jadi Majlis Perunding Melayu merasa seronok
Saya kena ingat Majlis Perundi Melayu dia bukan parti politik, dia memerhati dan beri nasihat kepada pimpinan. Dia pemimpin dalam Majlis Perundi Melayu bukan orang-orang calon-calon orang. Tun ada, Tan Sri ada, Datuk Bersepah. Dan mereka adalah orang yang berjasa pada negara, yang pernah duduk dalam kerajaan, duduk dalam kementerian, jadi menteri dan sebagainya. Jadi sungguh pun menurut MPM, ia merasa bersyukur dan amat berterima kasih kepada Presiden UMNO dan Majlis Tinggi UMNO yang membuka ruang untuk bekerjasama dengan PAS dalam pilihan raya di Melaka. Jadi tak campurlah soal dengan PBM ini. Jadi kesan daripada itu, memang Majlis Perundi Melayu setuju. Tapi dapatan saya yang terbaru, setiap pagi tadi ada kawan-kawan menghubungi saya. Dia kata, Datuk sedar ke? Apa dia? Saya tanya. Dia kata, kami warga PAS Akar Umbi. Okey, Alhamdulillah. Pada kami seronok bila dengar Majlis Tinggi UMNO bersedia untuk bekerjasama dengan PAS. Malahan menghormati keputusan PAS untuk menggunakan lambang PAS dalam pilihan raya. Tapi dia kata apabila pimpinan kami tidak mau menyantuni, masih lagi nak melayan kerana daripada PBM ini membuatkan warga PAS peringkat Akar Umbi marah. Cuma saya katakan sabarlah, sebab ada perbezaan antara warga PAS dengan UMNO. Kami warga UMNO, kami melontarkan melalui persidangan cawangan di bahagian. Anda kena walaklah pada pemimpin. Betul lah dia kata. Tapi nampak gayanya mereka marah dengan pimpinan di atas. Sebab itu saya rasa akan berlaku pergolakan yang begitu besar. Jadi pimpinan PAS harus dah. Tak boleh nak buat kenyataan yang bukan-bukan untuk menafikan tentang hubungan akrab antara UMNO dan PAS. Soal PBM ni tak payah fikir lah saya. Memang saya tadi ada berbual dengan seorang teman. Dia kata macam mana keadaan sekarang. Saya kata terus terang, masalahnya kita nak apa yang kita nak, sedangkan pemimpin tak dapat merasai apa yang ada di hati kita. Pimpinan lebih meletakkan kepentingan mereka. Bila mereka jadi menteri, dia nak jaga kedudukan dia sebagai menteri. Macam Perdana Menteri, dia nak jaga ni macam mana kalau aku buat begini, mungkin dia tak percaya, aku jatuh. Kalau kerajaan jatuh, aku hilang jawatan aku. Ini kebanyakan yang ada pada peringkat pimpinan. Selain itu mereka berusaha sedaya mungkin untuk tidak ada wujudnya sebarang pertarungan 3 penjuru, 4 penjuru ke di Melaka. Mereka mahu supaya agar UMNO, PAS, PBM ini duduk sebelah satu pihak sebagaimana yang ada kerajaan. Tetapi ini tidak ada di peringkat Akar Umbi. Saya dapatan saya banyak peringkat Akar Umbi sudah menzahirkan apabila mendengar saja kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila Yang Amat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa Majlis Tinggi telah pun memberi mandat kepada beliau untuk berunding. Berunding itu bukan membuat keputusan. Dan mereka tidak mahu nak berunding dengan PAS, tak ada masalah. Tetapi kalau nak berunding untuk mengizinkan agar PBM juga untuk kita santuni adalah satu benda yang terlalu berat untuk dirasakan oleh warga UMNO. Mungkin beliau tidak dapat merasai apa yang kita alami. Beliau berada di anjung kuasa. Beliau hari ini sebagai Perdana Menteri. Jadi kena ingat bahawa apa yang dirasai, kepedihan yang dialami oleh warga Akar Umbi. Macam mana saya sendiri pun bila kawan-kawan bertanya tak turun ke Melaka ke, saya kena tunggu dululah. Kalau PM kata kita nak sokong Parti Peribumi atau Parti Bersatu ni, saya kata tak payahlah. Saya malah nak pergi, saya nak turun. Sebab apa? Bagi saya tak dapat. Tidak mungkin saya mampu memaafkan pemimpinan dalam Parti Peribumi Bersatu kerana mereka terdiri daripada kata-kata yang melompat, yang melukai hati kita. Dan sudah begitu bila mereka menyeberang dalam parti yang menentang kita, mereka mengeluarkan kenyataan yang memperbodohkan kita. Jadi saya tak maulah diri saya seusia ini diperbodohkan oleh tindakan-tindakan begitu. Biarlah kalau Perdana Menteri merasakan bila nak menyantuni, bagi saya nak santun tu atas merasakan kedudukan. Dan tentulah beliau akan disokong oleh kluster-kluster menteri yang bagi saya takut. Bagi saya terus terang saya kata, kan buat berperang lah. Apa ada masalahnya? Bukan saya mirip untuk dengan parti perikatan. Tidak. Bagi saya kita bertarung. Siapa menang dia lah yang akan diangkat sebagai pemimpin nombor wahid. Bukan kita merasakan bahawa benda itu mesti milik kita selama-lamanya. Saya amat khawatir sebab sekarang ni oleh tindakan mereka, pencaturan politik yang mereka lakukan membuatkan UMNO itu bertambah gering. Saya amat sedih bila melihat kalau UMNO itu diibaratkan sebagai pohon angsana yang besar, yang akarnya mencengkam bumi.
Tapi kalaupun mereka tidak meracuni, tapi mereka tidak meletakkan air. Mereka hanya duduk bernaung di bawah pohon. Sambil-sambil itu jari jemari mereka ambil beliau mula menarah dia punya batang-batang angsana itu. Kononnya nak tulis nama lah di sini, awas here. Akhirnya pohon besar itu boleh tumbang. Niatnya mungkin tidak mau menumbangkan, hanya untuk mencatatkan nama. Kamalame was here. Tetapi itulah tindakan yang boleh merosakkan pohon angsana yang merimbuni bangsa kita. UMNO yang merimbun bangsa oleh tindakan tangan-tangan mereka. UMNO dilihat jelek oleh rakyat kerana pimpinan. Saya cakap terus terang, bukan parti itu. Sebab itu orang kata 60 tahun lebih memerintah. Tapi pimpinan UMNO berapa banyak yang mereka betul-betul berkorban untuk warga bangsanya sendiri. Kita lihat sendiri, tanah Lombong tergadai, hutan rimba tergadai, harta-harta pribumi juga tergadai kerana mereka mengisi temulung mereka. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan yang tidak bertanggungjawab terhadap bangsanya, yang hanya memikirkan kepentingan diri. Dan setengah dari mereka sudah pun tidak ada bersama kita, telah pun kembali ke alam baka mereka itu. Dan masih ada lagi, ramai lagi masih hidup, dan masih juga sekarang ini berada di anjung kuasa, masih lagi menjadi ahli parlimen, masih lagi menjadi ahli Dewan Negeri, ada juga masih lagi menjadi mantan. Jadi mereka melihat segala kebobrokan yang dilakukan oleh mereka sepanjang mereka berada di anjung kuasa. Dan bagi saya lah, apakah mereka lena tidurnya melihat bagaimana ancaman terhadap bangsa sehari demi sehari yang begitu teruk. Saya khawatir, saudara. Sebab itu saya berkali-kali mengingatkan bahawa warga yang benar-benar kasih dan sayang pada bangsanya, warga yang dilahirkan atau membesar waktu pasca kemerdekaan dan dilahirkan waktu negara baru merdeka, berbeza perasaan, kecintaannya terhadap anak bangsa untuk masa depan. Saya tidak tahu, tapi saya lihat daripada curipan yang saya terima, seolah-olah mereka tak ambil kisah. Ialah mereka lah generasi era milenium. Mereka generasi era 2020. Macam saya generasi pasca kemerdekaan, yang saya melihat sukarnya warga bangsa kita meladani kehidupan, sukarnya untuk membawa arus pembangunan di desa-desa, sukarnya kehidupan para peneroka di Felda. Tapi hari ini yang ada di Felda juga yang menguruskan ladang-ladang itu adalah generasi ketiga keempat yang tidak dapat merasai menyelami kehidupan yang sukar. Sebab itu saya sedih kalau melihat pimpinan masih lagi tidak mahu menyantuni kehidupan ini, sebab mereka berada di anjung kuasa. Itu keadaan saudara saya. Sebab itu saya kata sekarang ni agenda bumi hangus yang cuba dilakukan oleh Parti Pribumi ini lain tak ada nak menjahanamkan UMNO. Pertembungan di Melaka dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini adalah pertembungan untuk balas dendam. Kerana saya berkeyakinan kalau Parti Pribumi bertanding atas tiket mereka sendiri, maka zero, nol. Kalau tak ada, berikan saya satu kursi di Dewan Undangan Negeri dalam Negeri Melaka yang boleh diharapkan kepada Parti Pribumi. Tak ada. Sebab itu mereka menggunakan PAS ini sebagai bait ataupun umpan. Oleh kerana UMNO mahu menyantuni bangsa, UMNO masih menghormati PAS. Sebab itu kita kepada PAS, tapi kita bagi syarat. Kalau nak bertanding, PAS gunakanlah lambang sendiri. Dah pula PAS ni, ya dia terperangkap dengan Perikatan Nasional sebab dia menjadi ahli pada Perikatan Nasional. Jadi mereka terpaksa mempertahankan juga. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa bawa juga seret PBM ni. Dia kalau bawa PBM ni suruh kami pikul, satu benda yang impossible lah. Walau bagaimanapun kita memanglah kita tidak ada kebencian, tetapi dalam keadaan begitu pedih tu macam mana nak buat? Parut masih ada lagi, bukannya 50 tahun dulu, bukan 30 tahun dulu, baru lagi. Dan kita terpaksa nak mengangkat, nak pergi berkempen sebelah kita orang yang maki hamun kita, orang yang mengkhianati kita. Macam di Melaka ada orang macam Mas Emirati. Bolehkah kita nak berkempen sepentas dengan Mas Emirati dan puji dia? Bolehkah naik pentas nanti saya dengan ini merasa bangga bahawa mantan Puteri UMNO Mas Emirati hadir bersama dengan kita? Bolehkah? Orang yang menjadi kata yang maki hamun kita. Saya rasa Datuk Ismail Sabri kena fikirkan soalan ni. You tak boleh fikirkan diri you saja.
Jangan fikirkan untuk anda menyantuni. Kita tahu mungkin anda tukar budi dengan Tan Sri Muhyiddin. Itu masalah anda. Tapi jangan jadikan parti UMNO ini sebagai alat untuk melampiaskan segala permasalahan yang anda hadapi. Saya dah bagi tahu berkali-kali tak ada masalah pun. Saya tidak yakin PBM redha kalangan kluster menterinya mahu untuk membawakan usul tak percaya supaya jatuh kerajaan. Kalau kerajaan yang ada hari ini, kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, mereka juga huyuk. Dan kalau begitu keadaannya, bila ada pilihan raya, mereka akan jadi macam di Melaka ini. Takial-kial. Yang amat menyedihkan, saya tengok sekarang ni dalam takial-kial ada tular gambar presidennya keluar duit bagi kat orang. Jadi saya kata apa ni? Politik apa sekarang ni kita ni? Ini yang saya harap. Sebab saya dikabarkan kononnya ada persetujuan. Ini yang sedangkan presiden sebelum dia pergi ke Jerman untuk menerima rawatan, dalam mesyuaratnya dah jelas ini kendaknya. Jadi daripada 23 kursi majoriti ni Melayu ni, UMNO akan bertanding. Tapi saya dikabarkan, ini hanya kabar, mudah-mudahan benda tak berlaku. Saya amat mengharap tidak berlaku, insya-Allah. Tapi kalau berlaku juga, saya rasa minta maaf saya atas kepedihan, kekecewaan warga Karumbi yang mereka juga akhirnya tak mau keluar untuk membantu, maka Melaka akan dipimpin oleh Pakatan Harapan. Saya jangan lupa saudara, bahawa Pakatan Harapan dia dah ada modal. Kita tak masih belum ada modal. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri kena ingat, kena insaf. UMNO masuk ke gelanggang kali ini, kita tak ada modal. Modal kita nil hari ini. Tapi Pakatan Harapan modal dia ada 8 kerusi tu yang akan saya nyatakan sekejap lagi. Dia ada modal. Jadi kita lah keadaan begini kena berusaha. Dalam usaha ni menyantuni, janganlah kita kecewakan ahli Mereka Karumbi. Sebab saya dikabarkan bahawa UMNO bertanding 16 kursi. Kenapa? Why mas UMNO bertanding 16 kursi? Kononnya bersatu 4 PAS 3. Lagi saya pening kepala, that's I cannot brain. Kita offer pada PAS. Yang gata-gata nak bagi pada PBM dan PAS, bukan saya benci, tidak saudara. Tapi bagi saya, PAS memang tak ada pun kemenangan, tak ada kursi pun dalam Dewan Undangan Negeri di Melaka. Dan PBM cuma ada 2. Itu saja. Dan sepatutnya yang 2 itu kita bagilah pada PAS. Yang lain tu UMNO bertanding lah. Kalau itu adalah logikanya. Kerana daripada seingat-ingat saya ingat lagi saya berbicara, menghubungi telefon. Saya bertanya pada Yang Amat Presiden UMNO, dia kata paling kurang UMNO bertanding 18 kursi. Dan komponen 5 menjadikan 23 kursi. Sebab lebih daripada itu, yang 5 kursi itu tak payahlah. Yang saya kata sampai malam tu tak payahlah. Kursi itu kalau 90% pengundinya warga bukan Melayu, buat apa kita nak bertanding? Buat apa UMNO Barisan Nasional ni terpulanglah. Kalau MCA rasa dia berani masuk tanding, biarlah dia masuk. Tapi daripada 23 kursi itu, sekurang-kurangnya UMNO harus bertanding 18 seat. Dan 23 daripada 5 seat ini kita allocation kepada rakan komponen. Dan kalau PAS bersama pun, itulah allocation yang kita beri. UMNO mesti dilihat dominan. Kerana jika berlaku sesuatu dalam Dewan Undangan Negeri, tak ada lagi macam sekarang. Kita tak mahu lagi membina sebuah kerajaan yang rapuh. Kalau kerajaan itu rapuh, bila-bila masa tumbang. Bila itu tumbang, jadi membawa kesukaran kepada rakyat. Itu seingat-ingat saya lah. Jadi Perdana Menteri dan kluster menteri kena faham. Memang anda nak jaga diri anda. Jadi akhirnya bila saya dengar pula UMNO 18, PBM 4, PAS 1. Sebab nak allocate juga pada MCA MIC. Jadi perlu diingat, ya saudara, memanglah PAS tak pernah menang. 2 seat tu okey lah PBM, tapi mereka menang 2 kursi. Itu pun itu lagi adalah atas ihsan daripada Parti Pakatan Harapan. Jadi kali ini nyawa politik calon-calon daripada PBM itu tetap pada tangan UMNO. Kalau warga UMNO tak mahu, tak ada lah. Saya rasa huyuk, tak ada masalah rasanya. Dan tidak ada kesempatan pun rakyat akan akur untuk memberi. Kalau kita UMNO berkempen pun, dia tak nak ikut. Sebab melihat apa yang telah berlaku. Tak perlulah saya ulangi lagi tentang kebejatan politik yang dilakukan oleh PBM.
Dan saya pula dapat kabar dari kawan saya yang sekarang berada di Melaka. Dia kata kabarnya UMNO bagi offer ataupun bagi tawaran pada PAS untuk bertanding 5 kursi. Jadi dalam keadaan begitu 5 kursi 18 UMNO. Tapi masalah sekarang ni PAS pula ni tengah tunggu daripada satu. Dia tunggu nak tunggu bila? Parti daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah, dia orang dah siap dah. Kita masih tunggu sampai putus head. Macam kata Azmi, saya tak tahu lah. Kalau saya dikabarkan bahawa last kali itulah UMNO bertanding 16, bersatu 4, PAS 3. Saya rasa ni, saya harap dah agar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri hormatilah. Saya minta Perdana Menteri menghormati, kita menghormati juga Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri kena merasai juga apa yang kita rasa. You tak boleh nak buat apa yang you nak. Rasailah juga hati naluri kami di peringkat akar umbi. Santuni juga kami di bawah ni. Janganlah kerana you jadi Perdana Menteri, kami kena ikut segala-galanya. Kami bukan orang yang boleh seperti dicucuk hidung. Ke kiri, ke kanan, tak boleh. Kita ada pemikiran kita. Jadi kita tidak mahu luka lama berdarah kembali. Kita jangan izinkan. Sebab apa yang berlaku, saya ingin mengingatkan, janganlah sampai warga UMNO peringkat akar umbi melihat seolah-olah Perdana Menteri kita ni adalah kadam kepada parti PBM ataupun kadam pada Tan Sri Muhyiddin. Ini tidak baik. Kita tak mahulah pemimpin kita dilihat sebegitu. Saudara, sebab apa yang kita alami berlaku di Sabah. Bukan lama mana pun, beberapa bulan yang lalu. Kepedihan yang kita alami. Cakap begini, akhirnya jadi begini. Dan akhirnya UMNO mengalami hakisan, keyakinan. Saudara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri santunilah. Jangan biarkan luka lama berdarah kembali. Kami hormati Perdana Menteri dan juga pimpinan parti. Tak ada masalah. Kita hormat. Tapi jangan paksa kita nak walak sekata-katanya. Dia dalam masa yang sama, Perdana Menteri dan pimpinan dalam Majlis Tinggi UMNO dan kelas-kelas menteri juga haruslah juga menghormati suara kami akar umbi. Barulah fair. Jangan kami nak dengar suara anda saja. You are not a superior. Sebab anda juga ada juga agenda yang di belakang yang kadang-kadang kami ahli dapat baca. Jadi saya haraplah agar rakyat tidak melihat bahawa seni politik Perdana Menteri ini tak berapa cerdik. Itu kalau gitu berlaku, malanglah. Akhirnya saya nak beritahu UMNO jangan mudah lupa keadaan di Sabah, kerusi selamat UMNO serahkan kepada PBM dan jentera UMNO bantu untuk PBM menang. Waktu itu Parti Pribumi tak ada cawangan pun, tak ada jentera pun. Kawasan-kawasan yang mana UMNO bertanding, tiba-tiba Parti Pribumi bersatu taja orang dia. Ditaja calon bebas. Jadi akhirnya UMNO kalah. Itulah sabotah yang dilakukan pada kita. Ini masih lagi hijau dalam pemikiran kita. Saudara, jangan lupa bahawa pilihan raya negeri Melaka ini adalah medan untuk membunuh UMNO. Saya nak bagi tahu, nak memberi ingatkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi kalau Perdana Menteri mak-mak begitu, tak tahulah saya. Saudara Ibrahim Kasim tak habis-habis Sri nak berkuasa. Saya melihat begitu. Dia akan lakukan apa sahaja untuk mendapat nyawa politiknya. Sedangkan sepatutnya bagi saya lah, sudah-sudahlah. Buat apa nak pergi turun balik? Tak payah dah. Kalau nak turun, okeylah, santuni rakyat lah. Tapi nak dapat macam mana? Satu yang impossible. Saudara Hashim, Mael hanya jaga kerajaan. Tiada kena mengena dengan parti. Urusan parti, Tok Mat sebagai timbalan. Saya bersetuju. Itulah yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya dah cakap bahawa macam di Amerika, di India, di Indonesia, pemimpin parti tidak jadi ketua kerajaan. Ketua kerajaan orang lain. Tak ada masalah. Saudara Mat Mazni, kalau UMNO bekerjasama juga dengan PBM, akar umbi UMNO pakat beramai-ramai undi PH. Kekhawatiran itu, sekuatan saya itu akan berlaku. Saudara Syabi 70, rakyat dan akar umbi perlu lebih cerdik dan bijak untuk membuat undi di PRN Melaka. Saya menerima bukan sedikit, saudara. Hari-hari saya terima kenyataan. Sebab saya tengok sekarang ni macam ada yang tak kena di Melaka ni. Sebab saya nampak sekarang ni di Melaka ni, ada kawan bagi celipan kepada saya. Di Melaka ni macam ada yang tak kena. Itu perikatan pilihan raya negeri Melaka
menyerlahkan ada 3 spesies, 3 kelompok UMNO. Saya cakap terus terang, saya bersetuju. 3 spesies utama di kalangan ahli UMNO. Pertama, singa. Yang singa ni yang apa, baju Barisan Nasional, berani bertahan bilik gerakan. Bendera UMNO, dia akan julang. Orang ni tak makan saman. Ada. Ini spesies yang ada dalam UMNO di Melaka kena ni. Kedua, belut. Yang belut ni bahaya. Sekejap pakai t-shirt biru, pakai t-shirt BN, sekejap lagi biru yang PN punya. Ini ada belut saya. Tak nampak gayanya, rasanya seluar dalam pun underwear pakai merah juga. Jadi dia masuk di dua-dua bilik gerakan, cuma cari jalan selamat. Ini bahaya orang ini. Tapi dia tidak menjelmakan diri dia sebagaimana, tapi dia UMNO ni dia kata konon-konon dia lah kepalanya, sedangkan waktu yang sama dia berada di sana. Dan ketiga, ini memang tak boleh kita terima, itu jenis ketak pu. Jenis ini majoritinya mereka ada berjawatan. Mereka tetap dengan biru Perikatan Nasional. Mereka ambil jalan, akhirnya tak nak turun ke Melaka, tak nak membantu. Kononnya kalau turun nanti, mereka dalam kerajaan. Sedangkan dalam kerajaan kami ada tiga parti. Jadi orang ni tak tetap pendirian. Sebenarnya saya. Jadi katak pu je ni, ular pun dia tak nak makan kerja katak pu ni. Ular pun takut dengan orang macam ni. Dan hari ini saudara, yang paling menyedihkan saya tular dalam media sosial. Bagaimana saya tengok ada seorang wanita memakai baju Barisan Nasional. Kemudian ada terdapat longgokan bendera PAS. Maka saya tak tahu sama ada dia benar-benar ahli PN ke ataupun sengaja dipakaikan baju Barisan Nasional sebab dia menendang bendera ni PAS. Saya pun tak tahu kenapa longgok PAS longgok sebegitu. Apakah itu tanah dia ataupun itu halaman rumah dia, kita pun tak tahu. Dan apakah dia ini, wanita ini, dia benar-benar warga UMNO ataupun memang tajaan parti Pribumi untuk mengadu dombakan kita. Saya nampak ini sudah ada unsur-unsur seolah-olah ada perbalahan dan pergaduhan. Begitu juga apa yang berlaku di Kampung Bukit Katil malam tadi. Apabila bas yang membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka yang nak berkempen, Parti Keadilan Rakyat, dibaling dengan batu, ada pecah, dia punya cermin, ada yang luka. Apakah ini elemen-elemen something sudah mau diterjemahkan? Dan mereka telah menuduh ini pemuda UMNO. Saya tidak yakin. Pemuda UMNO era Dr. Ashraf Wajidi, dia cukup berketerampilan yang mempunyai sifat yang baik, yang meladani politik dengan matang. Saya khawatir budaya ini kerana mereka mengupah orang, akhirnya tujuh UMNO. Cuma saya nak berpesan pada mereka, satu saja, pimpinan pemuda di bawah Dr. Ashraf Wajidi ini jangan dicabar. Sekali kamu mencabar, kamu kena tanggung dia punya risikonya. Tapi kalau katakan kamu nak berkempen lah, tak ada masalah pada kita. Sebab kita yakin rakyat bebas untuk memilih apa saja. Jadi apa pun harapan saya harap janganlah sampai adanya budaya samsing, pukul-memukul sepanjang kempen pilihan raya Negeri Melaka. Kalau boleh kita ladani pilihan raya Negeri Melaka ini dengan tenang. Biarlah rakyat buat keputusan. Dan kita sebagai ahli parti berkempen biarlah secara matang. Dan hari ini pun tak ada pula nak wujudnya pentah-pentah pilihan raya ataupun pentah ceramah politik. Cakaplah dalam media sosial. Bagi saya tak ada masalah. Kalau minta saya nak bercakap dalam media sosial, tak ada masalah. Tapi setakat hari ini saya masih lagi saudara Mat Sepana, warga tetap terbaik. Saya setuju. Dracula Merah, Pakatan Harapan juga terbaik. Memang semua orang, saya pun setuju terbaik. UMNO lagi baik. Saya Saudara Izzah, baik je lah UMNO tu. Oh, marah ke Izzah? Jangan marah. Saya menyatakan santunan saya, parti UMNO baik. Cuma kadang-kadang dia jangan dicabar dan sebagainya. Itu saja. Dalam kita berkempen, saya mengharapkan kita berkempen secara matang. Gunakanlah media sosial. Cuma saya ialah akan makin hamun. Nah, saudara, saya tengok juga apa yang berlaku Tanjung Keling. Jadi nampak gaya sekarang ni, ke mana saja Datuk Seri Najib turun, maka beliau dipantau oleh Kementerian Kesihatan.
Semalam dia turun di Kampung Nelayan dekat Tanjung Keling. Kedatangannya dipantau oleh petugas Kementerian Kesihatan. Tok Najib baik, dia kata bagus juga Kementerian Kesihatan. Saya datang ni, dia kata nak breakfast, nak minum pagi. Jadi ada penguasa standby pantau. Jadi sampai bisik dia tanya dah scan ke belum. Sedangkan mereka sebelah sana langsung tidak dipantau. Saudara daripada parti PBM dan sebagainya. Semua nampak macam mana Tan Sri Muhyiddin bercakap dengan orang pun semua. Tak ada pun baju-baju yang makan baju kesihatan dan sebagainya. Begitu juga pagi tadi. Tularlah dalam media sosial apabila Datuk Seri Najib bertandang ke sebuah kampung di Bukit Katil. Dan waktu itu beliau datangnya disambut oleh saudara senator sahabat kita Zaid Ma'arif. Zaid Ma'arif adalah calon yang bertanding menentang Datuk Seri Najib di Pekan. Saudara lihatlah wajah Datuk Najib, tak ada pun nak marah. Salam duduk, makan duduk sebelah menyebelah. Ini adalah politik matang. Jadi bagi kita, politik ini bukan akan memutuskan insaniah. Itu yang harapan saya agar kita warga politik, kalau pemimpin di atas boleh begitu, kenapa kita kat bawah nak bergaduh sangat? Yang kita nak pedor sangat buat apa? Rakyat bagai nak gerak lah, no. Akhirnya pemimpin buat keputusan. Kita warga UMNO, contoh saya bagi tahu, warga UMNO, bagai nak gerak, kita kata, kita tak mau PBM. Bila dengar Datuk Seri Hamidi kata, kita bertanding solo, semua setuju. Tiba-tiba dah dengar pula cerita, ada rundingan dan sebagainya. Kita bagai nak gerak kat bawah, mereka kat atas senang-senang buat keputusan. Apakah keputusan itu keputusan mereka? Apakah keputusan itu mewakili kita? Adakah mereka memikirkan soal kita yang berjuang bagai nak gerak di bawah? Mereka tidak, mereka memikirkan tembolok mereka, jawatan mereka. Saya dalam keadaan bila bercebut, saya agak sensitif. Sebab saya melihat kadang-kadang mereka nak buat keputusan. MT dah bagi keputusan pada saya. MT itu siapa? Kami di Angkar Umbi ni. Macam mana kami nak mengangkat, nak memikul orang daripada PM yang maki hamun kami, yang kalangan ahli rakyat yang dikecewakan. Bagai nak geraklah kita angkat mereka untuk menang pilihan raya. Akhirnya mereka meninggalkan UMNO begitu saja. Hanya mereka mendapat jawatan dan sebagainya. Dan hari ini nak angkat mereka lagi. Sorry lah, kita bukannya makhluk lembu yang boleh diperlakukan sebegitu. Saya maaf cakap lah, saya dalam ini kadang-kadang saya sensitif sikit. Lepas tu saya nak pesan pada Datuk Seri Sabri, anda bertanggungjawab bahawa kehancuran hati warga UMNO. Kalau anda membuat keputusan yang memihak untuk menyantuni konon-konon kluster menteri kata, okey, kita baik sama. Saya tak selesai masalah ni. Masalah ni tidak akan selesai. Dan saya nak harap, saya tengok sekarang ni, belum lagi tuntas masalah berapa kursi sebagainya. Saya sepatutnya sekarang ni UMNO dah tumum dah. Mana kawasan kita tanding, tak usah fikir dah. Ini tunggu nak tunggu apa lagi? Tomat. Tunggu ya, nak duduk bincang dengan PAS. Kalau PAS dah tak nak, dia masih lagi nak menyantuni dengan Perikatan Nasional, biarkanlah, tak ada masalah. Pada kita masuklah gelanggang, ada 28 kursi, kita bertanding di 23 kursi. 5 kursi itu salah. Kita mengambilkan boreh aja buat apa? Sebab dia orang dah bersetia saya bagi tahu bahawa contoh saya bagi tahu dah pembahagian kursi Pakatan Harapan macam semalam saya bagi tahu, keadilan dia dah tetap, dia akan bertanding di sebelah kursi. Dalam sebelah DUN tu saya nampak dia ada lebih kurang 4 atau 5 tu memang dia punya hardcore dia dekat situ. Dia keyakinan dia. 4 kawasan itu di Klebang, Paya Rumput, di Rembia dan di Rim. Itu kawasan, saya rasa itu kawasan simpanan mereka. Kita sepatutnya beri tumpuan pergi ke situ. Tak usah fikirlah sama ada nak pikul tak pikul orang daripada parti Perbumi ni. Let us move, kita bekerja. Saudara Amri, saya tak tahulah yang mau buat Perdana Menteri ni. Kalau gitu keadaannya tak lama tu. Beliau akan mengulangi apa yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin. Percayalah cakap saya. Kalau dia bermain dengan perasaan rakyat, bermain dengan ahli-ahli UMNO, beliau kena ingat. Sebab saya tengok sekarang ni, daripada 11 kawasan DUN ada pada PKR, sebab dia berlandaskan kepada 20 ke atas undi daripada bukan Melayu yang ada di situ. Di contohnya saya bagi tahu di PKR, iaitu di DUN Paya Rumput, di DUN Rembia, di DUN Rim. Dia mungkinlah Ayam Molek tu suka juga, tapi dia bertanding situ Klebang. Ini kawasan-kawasan yang agak bahaya, walaupun dia kata di Lendu tu boleh dapat, tapi itu kawasan Ketua Menteri kita. Sebab dia tahu pun Ketua Menteri kita menang pun 750 undi saja, dan dia akan pergi ke situ. Begitu juga di Sungai Rambai, saudara di Asahan, Datuk Gafatan. Apabila pengundi bukan Melayu, lebih daripada 19%, dia ada modal di situ. Sepatutnya kita sekarang inilah kawasan kita tumpu.
Tapi masalahnya pemimpin masih lagi bertolok-tolok. Siapa nak bertanding, kita nak bertanding. Sekarang ni dah kekal berapa hari je lagi? 31, tinggal 8 hari je lagi. Budaya lama ketepikan. Nak marah, marahlah. Kalau kita rasa ahli UMNO yang baru nak kita salin, jalankan. Last minute nanti kena sabotaj tengah jalan. Ini saudara, saya cakap begitu juga macam amanah. Amanah dia dah siap. Ada 9 kursi yang disediakan oleh Parti Pakatan Harapan. Dan saya nampak ada 4 kawasan selamat untuk amanah. Iaitu kawasan Teluk Mas, Bukit Katil, yang sekarang ni kontroversi, di kawasan Serkam serta Melimau. Sepatutnya ini kawasan kita terkam untuk pastikan kita dapat membentuk kerajaan. Itu yang paling penting. Dan dari segi DAP, dia 8 kursi ni dia Bandar Hilir, Duyung, Pegalang Batu, Kesidang, Bemban, Air Keruh, Kota Laksmana dan Gadik. Itu kawasan dia. Dia ada modal, saudara. Mana modal kita? Masih lagi nak bercakap soal, okey, kita nak bagi PAS banyak ni, kita nak bagi ni banyak ni. Kita tak ada modal nak meladankan. Sepatutnya UMNO masuk gelanggang, yes or no, 23 kursi Dewan Negeri ni UMNO bertanding. Ini nama-nama kita. By whatever thing, buruk ke apa pun keadaan, biar halilintar datang membelah bumi, namun kita tidak akan berundur. UMNO terus kita pergi dengan 23 kursi, tak payah fikir lagi. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.